Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita lihat berita menarik hari ini. Tapi sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe agar tak terlepas video-video best daripada saya. Masa hadapan yang tidak pasti menyebabkan penjualan saham MyEG. Pekeso muncul sebagai antara pemegang saham terbesar Saipak. Emulus rugi kerana pendapatan menurun sebanyak 47%. Masa hadapan yang tidak pasti menyebabkan penjualan saham MyEG. Saham MyEG Services Berhad ditutup dengan penurunan sebanyak 26.7% pada harga 70 sen pada 7 Februari 2023. Ia berada pada paras yang terendah sejak November 2020 susulan laporan berita bahawa semua perkhidmatan dan proses imigresen akan dikembalikan ke Jabatan Imigresen pada 2025. Ini termasuk perkhidmatan yang diuruskan oleh pihak ketiga seperti MyEG. Pada awalnya, saham ini jatuh 30 sen, terus limit down ketika pasaran dibuka. Sebelum saya sambung berita ni, saya rasa lebih baik saya terangkan apa itu sebenarnya limit down. Limit down ni dia adalah paras had penurunan harga saham bagi sesuatu kaunter dalam tempoh masa sehari. Berapa banyak penurunan harga yang maksimum yang dibolehkan? Bagi kaunter saham yang berharga di bawah RM1, maksimum penurunan adalah sebanyak 30 sen sahaja dalam tempoh masa sehari. Bagi kaunter saham yang berharga di atas RM1, maksimum penurunan harga saham adalah sebanyak 30% sahaja. Okey, kita sambung balik pada berita. Saham MyEG kemudian ditutup pada nilai 70 sen. Ini menyebabkan nilai pasaran MyEG berkurangan hampir 2 bilion ringgit kepada 5.21 bilion ringgit. MyEG menjadi kaunter yang paling aktif di Bursa Malaysia dengan 1.02 bilion saham berubah tangan. Terdahulu, New Straits Times pada Isnin melaporkan bahawa Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berkata bahawa Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 900 juta ringgit untuk pelancaran sistem imigresen bersatu nasional NIISE dalam masa 2 tahun, dan sistem baru dijangka menjadi game changer yang akan meningkatkan kecekapan dan pengalaman pelanggan di Jabatan Terbabit. NIISE yang kini dibangunkan oleh Aris Corp Berhad akan menggantikan sistem imigresen Malaysia MyIMMS yang telah digunakan selama kira-kira 13 tahun. Ia akan merangkumi semua transaksi imigresen termasuk pembaharuan pasport, permohonan visa dan pembaharuan permit bagi pekerja asing. Dalam satu laporan kepada Bursa Malaysia, MyEG menegaskan bahawa ia tidak mengadakan sebarang mesyuarat dengan Putrajaya mengenai penggabungan semua transaksi imigresen di bawah NIISE. Lembaga pengarah syarikat ingin menjelaskan bahawa syarikat tidak mengadakan sebarang mesyuarat dengan Kementerian Dalam Negeri atau Jabatan Imigresen Malaysia berkenaan niat untuk menggabungkan semua transaksi imigresen di bawah NIISE, tegasnya. Ketika pembukaan pasaran, market buka, bursa menghentikan penjualan pendek saham atau short selling untuk baki masa dagangan di bawah Proprietary Day Trading (PDT) dan penjualan pendek intraday (IDSS) selepas saham ini jatuh lebih daripada 15 sen atau 15% daripada harga rujukannya. Bursa memaklumkan short selling di bawah PDT dan IDSS akan diaktifkan pada hari dagangan berikutnya. Di tengah-tengah tekanan jualan, Wong Tian Sun, Ketua Pengarah dan Co-founder MyEG, membeli 5 juta saham atau 0.067% pemilikan saham dengan jumlah 3.69 juta ringgit Malaysia atau 73.8 sen seunit saham. Ini menjadikan pemilikan langsung dan tidak langsung beliau dalam syarikat itu meningkat daripada 12.4% kepada 17.27%. Syarikat itu juga membeli semula 2 juta saham atau 0.03% pemilikan di pasaran terbuka dengan jumlah RM1.44 juta atau 71.5 sen sesaham. Iris Corp pula pada masa yang sama melonjak kepada harga 13.5 sen seunit saham dari 12.5 sen seunit saham pada hari dagangan sebelumnya. Saham ini ditutup pada harga 16.5 sen seunit saham. Affin Hwang Investment Bank berkata dalam satu makluman bahawa berita ini adalah negatif untuk sentimen pelabur dan boleh mempengaruhi pendapatan jangka masa panjang MyEG. Mereka mendakwa bahawa perkhidmatan berkaitan imigresen menyumbang kepada 40% ke 50% pendapatan MyEG. Perkhidmatan berkaitan imigresen ini termasuk pembaharuan permit kerja pekerja asing yang memberikan 10% ke 15% daripada jumlah pendapatan MyEG, dan perkhidmatan sampingan dan komersial lain seperti pembaharuan insurans pekerja asing dan padanan pekerjaan untuk pekerja asing menyumbang lagi 30 ke 35% pendapatan. Pada Mei 2020, kerajaan memanjangkan kontrak MyEG untuk servis pembaharuan permit kerja pekerja asing dalam talian selama 3 tahun hingga Mei 2023. Jika perkhidmatan ini dikembalikan kepada Jabatan Imigresen seperti yang dirancang, ia boleh menjejaskan pendapatan jangka masa panjang MyEG pada tahun 2025 dan seterusnya sebanyak 20%. Risiko berita dan politik dijangka akan melemahkan minat pelabur terhadap MyEG, mengambil kira sumbangan pendapatan yang agak besar daripada perniagaan yang berkaitan dengan imigresen. Ini
Ini juga adalah salah satu pengajaran kepada kita apabila kita hendak membeli sesebuah kaunter. Jika kaunter tersebut atau syarikat tersebut berkaitan dengan kontrak yang diperolehi daripada kerajaan, maka kita perlu berhati-hati sebab syarikat ataupun kaunter tersebut bergantung kepada tender ataupun kontrak yang dianugerahkan oleh kerajaan. Beralih ke berita seterusnya. Perkeso muncul sebagai antara pemegang saham terbesar Saipak. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso telah muncul sebagai antara pemegang saham terbesar bagi Saipak Resources Berhad setelah membeli 42.05 juta saham atau 5.49% pemilikan melalui perjanjian langsung atau direct deal. Saipak memberitahu Bursa Malaysia bahawa pengambil alihan dilakukan pada 3 Februari 2023 tetapi harga transaksi tidak diumumkan. Perkeso bukanlah pelabur institusi yang pertama tertarik pada Saipak. Lebih dari sebulan yang lalu, syarikat tenaga boleh diperbaharui ini mengumumkan bahawa Jekyll Capital, anak syarikat Jekyll Group, telah muncul sebagai pemegang saham terbesar tunggalnya dengan pemilikan saham sebanyak 27.33% melalui private placement. Saham Saipak melihat minat yang semakin tinggi kebelakangan ini dengan harga saham dia meningkat lebih dari 2 kali ganda pada Januari. Saipak mengatakan bahawa peningkatan harga sahamnya disebabkan oleh anak syarikat Jekyll Group yang menjadi pemegang saham terbesar. Saham Saipak ditutup 5 sen atau 4.6% lebih rendah pada harga RM1.03 pada 7 Februari, meletakkan market cap syarikat ini pada nilai RM796.3 juta Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, anda juga boleh menjadi sebahagian daripada pemilik saham syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Tapi sebelum itu, anda mesti ada akaun CDS terlebih dahulu. Buka akaun CDS bersama saya, Mahir Alias, sebagai reminder anda. Layari akaun cds.com. Bagi anda yang buka akaun CDS di bawah saya, anda akan dapat join live bersama saya setiap petang semasa market open. Kita akan lihat kaunter-kaunter yang berpotensi dan membiasakan diri dengan platform dan pergerakan pasaran saham. Anda juga boleh tanya apa-apa soalan yang berkaitan semasa sesi live tersebut. Baik, kita teruskan kepada berita seterusnya. Emulus rugi kerana pendapatan menurun sebanyak 47%. Emulus Holdings Berhad mengalami kerugian dengan mencatat kerugian bersih RM4.77 juta pada suku pertama yang berakhir 30 September 2023 berbanding keuntungan bersih RM4.53 juta Malaysia pada tahun sebelumnya, didorong pendapatan yang lebih rendah. Syarikat itu mencatat kerugian sebanyak 0.75 sen seunit saham berbanding dengan keuntungan seunit saham sebanyak 0.73 sen pada suku pertama 2022. Pendapatan suku tahunannya susut 47% berbanding tahun sebelumnya. Hal ini dikaitkan dengan perbelanjaan modal yang berhati-hati dari pelanggan yang menyaksikan penurunan permintaan industri semikonduktor serta penangguhan penghantaran kepada pelanggan. Perbelanjaan Emulus meningkat sebanyak 1.97 juta ringgit berbanding dengan suku sama pada tahun sebelumnya. Ini susulan peningkatan nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat dan yuan. Emulus mengatakan akan meningkatkan pelibatan dalam pasaran automotif untuk beberapa suku tahun akan datang. Meskipun terdapat penangguhan projek dari pelanggan, lanskap perniagaan secara keseluruhannya tetap positif. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap 3 bulan sekali, syarikat yang tersenarai di pasaran saham wajib untuk mengeluarkan laporan kewangan iaitu quarter report. Dan sekarang kita dah masuk musim quarter report lah ni. Musim quarter report ni banyak saham-saham yang terbang tinggi menggapai bulan. Ada juga yang buat terjunan macam Pandalela Renong dan macam-macam lagi. Ada yang dah terbang sebelum quarter report diumumkan lagi dan kembali merah selepas diumumkan. Inilah fenomena yang kita katakan sebagai buy on rumors, sell on news. Ada juga yang terbang tinggi lepas quarter report diumumkan sebab quarter result yang dilaporkan cantik dan di luar jangkaan. Apa itu quarter report? Quarter report adalah laporan kewangan yang dikeluarkan oleh syarikat setiap 3 bulan sekali atau setiap suku tahun. Ia menyediakan gambaran kewangan syarikat. Ini termasuklah keuntungan dan kerugian, pendapatan bersih dan aset. Laporan ini juga mengandungi maklumat tentang kejayaan, tahap pelaburan dan risiko yang dihadapi oleh syarikat. Quarter report adalah alat yang berguna untuk memastikan bahawa syarikat berada di jalan yang benar. Ia membantu pihak berkepentingan memahami keadaan kewangan syarikat termasuk kejayaan, risiko dan untuk pelaburan. Laporan ini juga boleh membantu syarikat mengesan dan mengenal pasti peluang untuk memperbaiki keadaan kewangan. Ia juga membantu untuk memahami bagaimana syarikat boleh memenuhi objektif kewangan mereka. Bagi kita pelabur runcit di Bursa Malaysia, quarter report ini boleh digunakan oleh pemegang saham untuk buat keputusan tentang pelaburan mereka. Ini kerana ia memberikan maklumat tentang prestasi syarikat dan risiko yang dihadapi. Sebelum laporan ini dikeluarkan, syarikat akan mengumpul maklumat kewangan yang relevan. Maklumat ini boleh termasuk rekod pendapatan, laporan kewangan dan laporan perbelanjaan
perbelanjaan. Kemudian, syarikat akan menganalisis maklumat yang diperolehi untuk membuat laporan kewangan. Laporan ini akan mengandungi maklumat tentang jumlah pendapatan, kerugian dan aset. Ia juga akan mengandungi maklumat tentang risiko yang dihadapi oleh syarikat. Setelah quarter report syarikat dikeluarkan, ia akan dihantar kepada pemegang saham dan pihak berkepentingan lain. Ini membolehkan mereka membuat keputusan yang tepat berdasarkan maklumat yang diberikan. Bagi anda yang melabur untuk jangka masa panjang, mungkin pembentangan quarter report ini tak memberikan kesan signifikan sangat kepada anda. Tetapi bagi pelabur ataupun pedagang jangka pendek, hati-hati semasa berjual beli. Kalau nampak saham dah naik terlalu tinggi, jangan FOMO. Takut beku di pucuk nanti. Bagi yang tak biasa dengan istilah FOMO, FOMO itu adalah fear of missing out. Kawal risiko dan emosi anda. Kalau nampak saham yang anda pegang merah dan dah sampai kepada harga cut loss, jual lah. Cari kaunter lain. Jangan terlalu sentimental dan beremosi dengan saham yang kita pegang. Saham yang naik boleh jadi dia akan naik lagi. Saham yang jatuh boleh jadi dia makin jatuh lagi ke bawah. Setakat ini sahaja berita dan nasihat yang dapat saya kongsikan dengan anda. Jika anda suka video saya ini, pastikan anda subscribe channel Mahir Saham. Tekan butang loceng untuk tidak terlepas video saya yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.